Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey. Alhamdulillah, kita dapat lagi bersama pada malam ni insya-Allah untuk mengupaskan sedikit tentang apa yang orang kata hangat diperbincangkan dalam platform safety sekarang, regarding on gaji, regarding on compensation, regarding on maybe how much majikan sanggup bayar. Ada yang kata rendah lah, sikit lah, tak berbaloi lah, dan sebagainya. So that's why we have discussed for last 3 session. Okay, ini kita masuk sesi yang keempat sebenarnya, tentang apa sebenarnya yang menjadi penentu kepada gaji seseorang, especially on safety practitioner ataupun safety professional. Kalau kita kena faham tuan-tuan dan puan-puan, okay, safety practitioner dengan safety professional ni kita berbeza sikit dengan tugas-tugas yang lain. Kita berbeza sedikit berbanding dengan maybe kerja-kerja yang lain. Berbeza disebabkan apa? Berbeza yang pertama sekali ia disebabkan oleh legal requirement. Ada kehendak undang-undang yang memerlukan safety officer dalam industri yang tertentu. Keduanya, apa yang uniknya, kerana tugas safety ni adalah lebih kepada sepatutnya lebih kepada advisory punya role, ataupun menasihati majikan. So we have to understand that particular thing. So advisory adalah satu tugas dan task yang amat berbeza dan mencabar, yang required specific punya skill dan attitude on that part. Then next, apa yang menyebabkan berbeza? Safety officer dan juga safety practitioner ni kadang-kadang walaupun dalam organisation yang ramai, kita bermula dengan satu, one person yang competent, one person yang ada expectation yang tinggi oleh majikan dan pekerja. Dan kalau salah cara mentadbir dan salah cara kita melakukan tugasan, dia akan menjadi scapegoat kepada orang lain, menjadi scapegoat kepada maybe kerja tugas-tugasan lain. Dan the worst scenario, ia menjadi punching bag juga sekiranya tidak dilakukan dengan betul. So therefore, in here pada malam ni kita akan berkongsi sedikit what dan apa yang menaikkan nilai dan value seorang safety officer. Okay, alhamdulillah. So siapa yang ada kat sini tolong share sikit, tolong love and like sikit. Okay, dan insyaAllah pada malam ni kita akan berkongsi apa value yang perlu ada, apa value yang akan memberi nilai sebenar kepada individu, apa value yang kena ada supaya ianya tidak, orang kata, disalahertikan dan akhirnya mempunyai sesuatu yang rendah nilai dia. Dan macam mana saya share semalam, apa yang membezakan antara emas dan perak, apa yang membezakan antara maybe emas dengan platinum. Okay, so platinum contoh dia memang satu besi yang mahal, satu logam yang mahal bila kita beli. Tetapi bila dijual balik, nilainya adalah berbeza. Nilainya kemungkinan lebih rendah daripada apa nilai sebenar yang dibeli. Kerana apa? Value dalaman dia ataupun intrinsic value dia berbeza. Kerana kemungkinan harga belian adalah lebih bercommercial value. Tetapi bila kita lihat pada nilai sebenar, ianya tidaklah begitu tinggi. Berbeza je dengan emas ataupun gold. Emas, I think daripada 10-15 tahun yang lepas hingga sekarang, ianya berlipat kali ganda. Why? Kerana dia ada dipanggil intrinsic value. Dia ada dipanggil value dalaman yang menyebabkan emas itu makin tinggi nilai dia. Dan ianya masih lagi dicari oleh semua orang on that part. So that's why salah satu perkara yang safety practitioner, safety officer kena tahu sebagai intrinsic value you. So malam ni saya nak kongsi juga ada 3 intrinsic value yang penting, 3 intrinsic value yang anda perlu ada dalam diri anda supaya nilai anda di mata majikan lebih tinggi. Nilai anda di mata bakal majikan lebih tinggi. Dan nilai anda bukan saja dari segi majikan saja, dari segi profession. Kita sebagai safety akan ada nilai yang tersendiri on that part. Okay, so alhamdulillah, saya Fakrul Anwar, mentor Syed Sanda. So siapa yang ada kat sini tolong share, love and like, dan insyaAllah malam ni kita akan share apa dia 3
values yang akan kekal dalam diri anda, yang akan menaikkan nilai dalaman anda. Macam saya share tadi, macam umpama emas lah. Emas ada intrinsic value yang nobody can take from it. Ada intrinsic value yang menjadi nilai sebenar nilai emas itu. On that part. Okay. So therefore, siapa yang ada kat sini, beritahu Assalamualaikum, selamat malam. Dan jangan lupa share dan like, kerana apa? Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Dan sebaik manusia juga adalah yang boleh memberi manfaat kepada ramai orang. Okay? Good. So, let us discuss in here. Apa yang menjadi intrinsic value? Apa yang menjadi nilai sebenar seseorang individu ataupun seorang safety practitioner secara khususnya, yang akan menentukan value anda. Okay, siapa yang nak beritahu saya kat situ, saya nak. Okay. Okay, good. Alhamdulillah juga hari ini saya diberi peluang untuk melatih dan juga melakukan training online, work from home, kepada 20 orang, 19-20 orang yang belajar bagaimana nak melakukan dan merancang program safety di tempat kerja. Okay, siapa yang ada kat sini bagi tahu, saya hadir, Cik Fakrul. Okay. So kerana apa? Kita kena faham sesuatu perkara yang kita nak lakukan itu mesti berlandaskan ilmu. Bukan kau copycat daripada orang lain, copycat daripada senior, copycat daripada company lain, tapi you tak tahu apa dia punya content dia. So at the end of the day, you tidak dapat roh dia, kekuatan yang sebenar itu. Kerana apa? Mengcopy dan melakukan orang lain yang punya, ia adalah amat berbeza compare kalau kita faham apa yang kita buat sendiri. So that's why alhamdulillah hari ini kita dah berkongsi bagaimana nak melakukan program yang ada impact. 100 program yang hebat, lebih daripada 100 program yang anda boleh lakukan, aktiviti anda lakukan, dan setengah-setengahnya zero cost pun. Dapat. Okay, good. Alhamdulillah, dan insyaAllah sampai minat kita akan share next time. Okay, good. So next, okay, apa yang kita nak kongsi malam ni adalah tentang intrinsic values ataupun value dalam diri anda, dalam diri seorang safety practitioner, dalam diri seorang individu yang tak ada siapa pun boleh ambil dari anda, dan sekiranya anda jaga dengan betul, dia akan meningkatkan value anda. Okay, good. Dah ada yang nak ni, alhamdulillah. Okay, alhamdulillah malam ni kita ada Hairul. Apa khabar Hairul? Kita juga Faizal. Apa khabar Faizal? Kita dah jumpa. Okay, waalaikumsalam. Stanley. Hi, excellent Stanley. Okay, bagus. Kita ada Muhammad Isa. Apa khabar Isa? Tarmizi kita ada juga. Apa khabar? Waalaikumsalam. Kita ada Jun. Hai Jun. Apa khabar? Nak. Okay. So Faizal nak 3 kali Okay, good. Lepas ni saya akan share insyaAllah. Dan jangan lupa tolong tulis dekat situ, supaya apa yang saya share juga anda boleh berkongsi dengan orang lain. Okay, on that part. Okay, good. So kita ada juga Nazirul. Hai. Kita ada juga Nur Izni. Okay, Faizal. Okay, apa khabar? Kita ada Santos. Apa khabar Santos? Okay, jangan lupa love dengan like kat situ dan komen salam, selamat malam. Okay, good. So next, saya akan share apa the value. Yang pertama, value yang kita perlu ada dan terapkan yang akan berkait rapat dengan nilai diri kita ataupun value yang kita akan persembahkan adalah number 1 adalah attitude. Apa dah? Attitude. Okay, apa dia attitude? Orang pernah tanya Cik Bakrul, kita kena ada positive attitude. Kita kena ada positif punya orang kata attitude ataupun sikap. Okay, apa attitude ni sebenarnya tuan-tuan? Okay, attitude adalah how you respond to a situation. Apa dah? Attitude is how you respond to a situation. Sebagai contoh dia, okay, ada maybe klien marah anda, ataupun maybe ada klien yang maybe berkata kasar dengan anda. So attitude kita towards that particular situation apa dia? Adakah kita akan nak marah balik ke? Kita nak maki dia balik ke? Ataupun kita nak orang kata berdiam diri ke? Ataupun how? Okay, so how we respond towards some certain situation shows our attitude. Faham tak? Okay, it's how we respond on that part. So that's why kalau anda punya attitude dalam keadaan positif, apa pun perkara yang anda hadapi akan sentiasa positif dan sentiasa on your side. Contohnya, kalau kita tengah marah, kita ada choice sama ada kita nak lawan balik ataupun kita nak diam. Okay,
Dan ingat, dan biasanya kalau saya ajar dalam communication, atau impactful communication, ini bila kita berdiam bukan bererti kita kalah. Bila kita berdiam bukan bererti kita orang kata mengalah. Faham saya? So we have to understand that. So kadang-kadang berdiam ni adalah umpama air kepada api. So that's why kita kena faham attitude is how we face the situation, how we respond to any situation, especially we are talking about negative situation. Okay? On that part. Okay, good. Next. Yang kedua, apa yang menjadi intrinsic value anda yang nobody can take from you adalah anda punya content. Apa dah? Your content. Okay? Umpama yang saya share selalu dalam satu botol. Kalau dalam satu botol tu, bila ada air, maybe value dia berbeza dengan dalam dia ada orang kata susu contohnya. Suatu konten yang susu dengan madu juga berbeza dari segi nilai dia. Kalau dalam tu ada madu yang maybe daripada Yaman dan sebagainya, madu yang lebih mahal. So value dia, konten dia akan lebih tinggi. So values juga bergantung pada konten. So konten ni apa dia tuan-tuan? Okay, write down dekat situ. Konten adalah antaranya is thinking. Yang kedua, konten apa dia? Communication. So communication juga menunjukkan konten anda. Next, apa dia? Ability to lead. Itu juga konten anda. So kena ada leadership skill. Kerana apa? Bila kita seorang, kita kena lead. Okay, next. Apa dia? Psychology punya skill ataupun psychology punya ability, ataupun empathy. So that is the content yang akan anda perlu ada, yang akan menguatkan dan memberi anda perbezaan dan nilai yang lebih tinggi. So that's why we have to enhance our content. Okay, ability to think, ability to lead, ability to communicate with impact. Not only talking, talking dan communicating dua perkara yang beza. So that's why kita kena faham content yang bagus adalah we are talking about communication. So that's why nilai leadership, nilai communication, nilai regarding empathy and psychology, it is very important to add up on your content. Dan content ini nobody can take from you. Tetapi bila kita practice, ia akan jadi lebih baik. Okay, on that part. Okay. So next, apa lagi yang akan menaikkan value anda? Apa lagi akan menjadikan orang kata nilai anda lebih tinggi? Okay. So yang ketiga. Okay, write down kat situ. Okay, bagus. Faizal, bagus. Yes, okay. So number one, yes, correct. Content tadi saya dah pecahkan beberapa perkara. Bagus. Jangan lupa. Okay, next. Yang ketiga, values yang nobody can take from you. Values yang ia akan memberi anda nilai tambah. Values yang akan orang letak pada tempat dia. Apa dia tuan-tuan? Adalah dia panggil ethics. Apa? Ethics. Ataupun dalam bahasa Malaysia kita panggil etika. Faham saya? Yes. So kita ada attitude, kita ada content, kita ada ethics. Etik dari segi apa? Contohnya etika dari segi kerja. Faham saya? So bila etika dari segi kerja tu, we know how to respect people. We know how to greet people. We know how to connect with people. Faham saya? We know how to, orang kata, to be honest. Contohnya, that's also ethics. We know how to, orang kata, respect on time. Respect on other people privacy. We know also, orang kata, ethics dari segi orang kata, confidentiality. Faham saya? On that part. Apa dia lagi? We talk about ethics on telling the truth. So that work, next apa dia? Time. Sama juga time management. So that is what we call it ethical conduct ataupun self-ethics yang nobody can take from you. Okay? And this particular situation adalah benda yang amat penting untuk anda bina dalam tempoh masa yang tertentu. Kita kena ingat these three things memang dia adalah intrinsic value, tetapi ia bukan perkara yang anda boleh pinjam daripada orang lain. Ia adalah bukan perkara yang anda boleh beli daripada orang lain. Dia bukan adalah perkara yang anda boleh just orang kata touch and go. No. Okay. Intrinsic value go higher by times. Contoh dia. Emas tuan-tuan, 20-15 tahun yang lepas, maybe harga dia 1 gram dalam RM120.
Maybe 1 gram pernah rendah masa tu RM90, RM80 pun ada. Faham saya? On that part. Tapi because of inflation dan sebagainya dan banyak faktor lain, value dia sekarang ni makin tinggi. Boleh sampai 250 lebih. Nampak? So we are talking about intrinsic values. So nilai seseorang yang akan makin tinggi by times adalah you punya values. Dan bila you ada values, nobody can take from you. And values something that you have to nurture. Apa dia tulis kat situ? Value adalah sesuatu yang anda tu have to nurture. Nurture adalah sesuatu yang anda kena bina. Perlukan masa, perlukan komitmen, perlukan konsistensi, perlukan istiqamah. Faham saya on that part? Dia bukan setakat sehari dua kita berubah dan lepas tu cukup. No. Okay? So values is something that we have to nurture. Okay? Dan yang ketiga apa dah? We talk about ethics. Etika kita bila menghadapi orang lain. Etika kita bekerja. Etika kita terhadap masa. Respect on time. Datang awal waktu. Faham saya? Menepati masa. That is also ethics. Ethics about trust. Bagaimana kita boleh dipercayai. Bagaimana kita bila diberi satu tanggungjawab, kita selesaikan dengan baik. Betul? Bila kita ada satu masalah, kita know where to be resourceful. Okay? Then, bila kita punya profession, we know where to put the boundaries. So, that adalah dipanggil 3 perkara. 3 perkara yang akan meningkatkan, dipanggil anda punya values. Okay? Dan value ini tidak ada siapa yang boleh ambil daripada kita. Dan by time, ia akan lebih tinggi sekiranya anda konsisten, anda istiqamah dan anda ada endurance untuk buat yang lebih baik. Okay? So, ingat. Okay, dan nak umumkan lagi sekali, siapa-siapa yang berminat untuk mendapatkan e-book saya, so regarding on the, apa dah? 5 pillar. So, anda boleh dapatkan this particular e-book daripada link dekat atas tu. Okay? So, link dekat atas tu akan give anda registration untuk the 5 pillar e-books, untuk anda tahu apa dia, bagaimana untuk jadi seorang safety practitioner yang excellent on that part. Okay, so therefore you be able to, orang kata, do something much more better, dan you be able to do orang kata something that will affect your future, and you choose to be excellent right now. Okay, so therefore that is also very important, dan kita kena ingat bahawa value diri kita akan ataupun intrinsic values yang kita ada, kita nurture dan bina sedikit demi sedikit, dan insya-Allah apa rezeki yang anda ada kita kena redha, tetapi insya-Allah takdirnya akan lebih baik sekiranya anda ada sesuatu yang diperlukan oleh seorang majikan. Okey? Dapat. So therefore gaji penting, tapi bagaimana anda ada nilai ataupun value untuk gaji, itu adalah lebih penting. Ingat, besok lagi best. Besok kita akan wrap upkan keseluruhannya bagaimana anda nak strategikan diri anda supaya anda mempunyai value yang amat bernilai, value yang orang lain tidak boleh nafikan lagi, dan value yang majikan merasakan benda itu setaraf dengan apa yang anda patut dapat. Okay? So saya yakin kita perlu faham, dan bila kita faham dalam perjalanan itu, kita akan lebih bersedia. Okay? So, alhamdulillah, terima kasih banyak. Kita jumpa lagi malam besok. Lagi best. So, stay safe, stay healthy, and stay excellent. Okay? So, jumpa lagi malam besok. Okay, bye.